sequential machine. So kalau sequential maksud dia step by step lah. Dia tak boleh overrun ataupun tak boleh jump. Melainkan program tu ada jump structure ataupun kita boleh katakan sebagai branch lah, cabang-cabang. Macam C programming, if, else semua tu kan. So selain daripada tu dia akan ikut sequence lah. So CPU microprocessor execute instruction in sequence as specified by the program. So, kalau program tu dah determine by user tu untuk run tanpa sebarang meshes, so dia akan run straight lah. In general term, the instruction are execute in sequence they are right. However, certain class so macam tadi lah, explanation sama tadi. Okay. So soalan kognitif arah rendah biasanya akan tanya macam ni lah. What is the function of memory system in 8085? Give as an example, include your brief explanation. Itulah contoh lah. Saya tak buat lagi soalan lah. Mungkin saya buat soalan macam tu lah. Mungkin. Tapi tak semestinya lah. Untuk topik lain pun macam tu juga lah. So kena ingat lah maksudnya function of the memory system of digital computer is provide apa kita nak dapatkan daripada memory system ni sebenarnya. So cara mudah nak ingat, first kita nak provide storage ataupun allocation kepada program kita. Yang mana kita boleh faham, tak perlu hafal step by step ni, tak perlu hafal 2 point ni. Apa yang you boleh elaborate lah, boleh detailkan balik. So first you nak storage facility for the program. Instruction lah, program tu dalam bentuk assembly language lah. Cuma dalam memory tu dia tak simpan assembly language, simpan binary. So dia kena explain detail lah. Macam mana konsep dia menyimpan tu, kena faham lah. Konsep simpan dalam bentuk apa, dia fetch dalam bentuk apa, macam mana nak boleh dapatkan daripada memory tu masuk ke contohnya register. So yang kedua, storage facility for data. So let's say data yang kita ada tu data yang fix, yang tak ubah. So dia boleh juga diletakkan sebagai fungsi memory system. Contohnya nak simpan simpan apa? Contohnya simpan blinking. Nak blinking dengan berapa second. So data yang simpan dalam berapa second tu akan digunakan dalam memory system lah. Nak mudah faham lah, nak bagi mudah faham. Bila kita faham, kita mudah nak jawab soalan kognitif ni. Faham dah, ingat arah CO1, CO1 tu level dia understanding. Memorizing dan understanding lah. Lepas tu boleh elaborate sikit. Okey tak ni? Okey tak? Okey. Jauh bunyinya. So instruction circle. Instruction circle ada dua, fetch dengan execute. Dia jemput, dia execute, dia buat. Fetch, execute. So stage pertama, CPU akan fetch instruction from memory. Step pertama dia mesti kena ambil lah, kena jemput dulu apa instruction nak buat dekat CPU tu. Instruction tu ada dalam memory. So tugas CPU ialah jemput, fetch dia punya instruction. Instruction tu macam opcode lah. Nak buat apa, next circle, next counter, next program counter nak buat apa. So dia execute selepas fetch. Execute ni dia buat dalam CPU lah, tak buat dalam memory lah. Sebab memory tujuannya tadi nak simpan saja, nak simpan data ataupun nak simpan program, instruction program dah. Senang. So benda ni akan berulang-ulang sampailah Abang Jamil sampailah habis. Macam tu lah. So CPU akan pusing, fetch, execute selagi ada instruction ataupun terminal program sampai program tu end lah. Okey, kita sambung tadi dalam bentuk dia punya architecture lah. So instruction fetch. Kena ingat kan dalam microprocessor tu 8085 kita ada address bus, kita ada data bus, kemudian kita ada control.
Control line ni akan beritahu sama ada ready tak ready untuk baca memory. Untuk write, nak write dengan read, dia akan beritahu oleh signal. Signal control ni dikontrol oleh CPU juga sebenarnya. Record Dan betul kan? Sorry? Record sebab line kat tempat bilik saya ni tak stable. Putus-putus. Okey. Wujud cakap ni. Tak ingat. Ya. Dekat mana? Dekat universiti ke? Universiti doktor. Wi-Fi memang problem lah guna data telco ni. Oh. Online pun sama . Sama. Doktor, slide Ya. ni tak jadi yang GC. Macam mana? Yang slide sekarang doktor present ni tak ada dalam GC lagi. Tak ada dalam Google Classroom. Tak ada lagi. Tak upload lagi. Nanti saya upload lah. Tengok dekat sini lah. Okay, nampak lah. Nampak lagi slide? Nampak. Okay. Mana tadi? Kita start balik lah. Instruction circle. Dalam instruction circle, kita hanya fetch dengan execute saja. So instruction ni akan berulang-ulang sampai end of the instruction lah. Sampai habis instruction tu. So tugas fetch, kita nak bagi CPU fetch instruction daripada memori saja. So tugas utama CPU nak fetch dulu. Dia dah jemput dulu, nak ambil dulu program tu daripada memory untuk di execute dalam CPU. So execution ni semuanya berlaku dalam CPU. Kemudian lepas execute, dia akan fetch balik untuk next instruction, apa nak buat next. So lepas dia fetch, execute. Benda ni akan berulang-ulang lah. Itu cara explanation yang paling simple lah nak boleh beritahu. Tapi kena ingat lah, proses ni kena beritahu, kena ingat dalam kepala proses ni. Dia ada dua je, fetch, execute. Ni kena ingat lah. So dalam instruction fetch ni 8085 kita ada address bus. Address bus one way direction. Dia boleh hantar location dalam CPU tadi, dalam register tu, dalam CPU dia akan hantar untuk diberitahu di mana lokasi data tu ataupun lokasi instruction. So one way lah. So, data bus kita boleh pergi dan masuk kan, unidirectional. So dia boleh sama ada boleh masuk daripada memory ke CPU ataupun CPU ke memory. Dan kontrol yang akan kawal keluar masuk ni hanya dikawal oleh read write signal control. Sama ada read. Dalam situasi sekarang ni dia sama dekat read lah. So dia akan read memory daripada memory system ni untuk dihantar ke data bus. So daripada mana yang nak ambil? So bergantung kepada address bus ni lah. Dekat address mana yang nak refer. So address bus ni bila dah ready, dia tengok signal untuk read ni, maknanya CPU dah ready lah. Automatic data bus kan hantar ke microprocessor. So kalau ikut step yang betul lah, processor place, saya cerita dia yang saya huraikan tadi lah. Processor place address where the instruction is stored onto address bus. Dia akan letak alamat yang kita nak buat instruction tu lah. So dekat address bus ni tak ada data lain, hanya address saja. Address untuk dia buat operation seterusnya. Sama ada instruction ataupun data. Kalau first instruction biasanya dalam bentuk instruction lah. Dia jemput instruction, dia tak jemput data lagi. Okey, nombor 2, processor accept the read control line. Kemudian dia akan read, dia akan paksa control signal untuk bagi signal read dekat memory system. Then nombor 3, memory device ni place the data into address location. Dekat address location, contohnya kat merah ni, dia akan ambil data dekat address location ni, di copy paste dekat data bus ni. So data bus ni akan masuk data yang apa yang ada dekat memory sini . Then processor read the instruction byte. Tu processor hanya read saja. Lepas dia read mungkin dia akan proses untuk another instruction, sama ada nak fetch another instruction ataupun nak buat arithmetic punya instruction lah.
So ni kena hafal dalam kepala. Instruction ni kena faham dan kena hafal dalam kepala supaya boleh explain nanti dalam final exam. Okay tak ni? Ada yang tak clear? Clear doktor? Okay. Instruction format. Okay, format dia, instruction are stored in program memory in binary coded. Kita tahulah dalam digital tak simpan bentuk lain, dia akan simpan dalam bentuk binary saja. So since an instruction must represent a complete and ambiguous statement of operation required of processor, then 8-bit number of bit of single memory. Okay, kena ingat dalam satu slot ni, allocation ni hanyalah 8-bit. So maknanya kalau dia perlukan lebih daripada 8-bit, dia kena ada ambil next memory location. Contoh kat sini address N ataupun address pertama. Ni address kedua, address ketiga. So barulah dia ada dapat 3 byte punya apa ni? Location ataupun data. Clear tak? Program tu dia terhad dengan 8 bit. Untuk processor ni lah contohnya. Tu maksud dia. So kalau dia nak pakai 1 byte saja, iaitu 8 bit saja, so dia pakai satu line ni lah. Satu slot saja dia pakai. Tapi kalau dia pakai lebih pada 8 bit, then required to use another location lah. So we have 2 slot lah. Kita panggil 2 slot lah. Ataupun 2 location, 2 memory location yang berbeza lah. Depending on particular instruction, 8085 instruction occupy 1, 2 or 3 successive. Dia kata mungkin dia pakai 1, mungkin kedua ataupun 3 lah. So bergantung pada instruction tu lah. Clear tak instruction format? Ada orang tak? Doktor, ulang balik doktor yang kat byte 1, byte 2, byte 3 tu tak faham doktor. Okay. Dia punya explanation macam ni. Kalau let's say instruction kita store tu dekat byte 1, 2, 3 ni, maksud dia 1 byte equal to 8 bit kan? Oh, 1 byte ni equal to 8 bit. 8 bit. Let's say dia required tu nak pakai 16 bit contohnya. Dia perlukan 16 bit, so dia kena ambil allocation yang bawah dia tu. 2 byte ah. So 2 byte equal to 18 bit lah. 16 bit lah. Okay, so kalau dia nak lebih lagi, nak pakai 3 byte ataupun banyak lagi, so dia kena tambah lagi location baru lah, tambah untuk satu instruction tu. Kebiasaan dia pakai 2 byte lah, 16 bit saja lah. Itu maksud dia. Alright, faham doktor. So where the opcode is stored in the CPU. Okay. Location mana opcode yang kita tulis? Opcode tahu tak opcode? Opcode tu dah masuk dia. Opcode ni instruction lah yang kita tulis tu. Contohnya move, MOV. Tu opcode kan. Where the opcode stored inside the CPU. Dekat CPU ni contohnya biru ni kan. Biru ni contoh CPU. Dekat mana sebenarnya opcode dia letak? Yang ni penting nak faham fundamental supaya kita tahu fetch dengan execute tu berlaku dalam satu step yang mana. Step by step kan. Stacking. Bukan stack. Program counter kita nak count dia dekat nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam step lah. Jadi kita kata digital dia ada step by step kan. So once read from memory, once dia dah baca daripada memory tadi, the opcode of instruction is stored in the instruction register. Rupanya lepas je dia baca tadi dekat mana? Dekat data ni. Mana data ni? Okey tu. Let's say dia dah baca data ni, disimpan masuk dalam bus data ni, terus ke instruction register. Faham tak macam mana proses masuk external data bus? External ni abaikanlah. Kita kena ingat data bus. Betul lah, tak dengar doktor. Tak dengar? Hello. Test. Testing. Dengar. Okay.
Okay, kena ingat kita previous step tadi, data bus, address bus tu dia proses sama, cuma sekarang kita nak tahu lepas dia execute, lepas dia jemput je opcode tadi, nak simpan kat mana? Tu step sekarang ni. Okay. Doktor ulang lecture tadi hilang suara. Yang mana? Semua. Mula Okay. masuk nak cari tu. Okay. Opcode tu. Opcode ni sekarang ni lepas kita type, kita simpan dan execute, komputer akan cari dalam memori bergantung kepada location memori. So step yang awal-awal dari cerita ni, itu dah berlaku, dia dah berlaku dah. Cuma sekarang ni kita nak tahu dekat mana yang dia store dia punya program tadi, instruction tadi. Contohnya MOX tadi, MOV tadi, dia store dekat mana. Lepas dia masukkan dekat instruction tu, dia masuk dekat database, dia simpan dekat mana instruction tu. Okay, so dia kata once read from memory ni daripada sini lah. Lepas dia baca daripada memory, dia masuk database, simpan dalam CPU. Dia tak proses lagi kan sekarang ni. Cerita dia kat sini tak proses lagi. Baru nak proses instruction tu. So kita masuk dalam bahagian proses instruction, dekat mana data opcode tu disimpan. So lepas dia ambil data opcode tu, disimpan dalam instruction register. So rupanya lepas je dibaca memory, the opcode of the instruction is stored in the instruction register. Tu tempat dia simpan dulu. Dia tak buat apa lagi. Dia hanya simpan dalam instruction register. Ni kena ingat. Lepas saja opcode dia fetch, masuk dalam database ke dalam CPU, kena explain di mana tempat disimpan. Where is the location of instruction register? Ataupun explain what is the function of instruction register. Contoh soalan lah. Kalau nak tanya soalan macam tu, pusing-pusing macam tu lah. Cuma kena faham lah. Okay? Faham tak instruction register tu? Kita baru masuk CPU, tak proses lagi, baru masuk saja. So dia masukkan dalam CPU. Dalam CPU tu structure dia ada instruction register. Instruction register tu tugasnya nak simpan opcode yang dia dapat daripada memory tadi, previous memory yang dia fetch tadi lah. Dia tak buat execution lagi ni. Okay, lepas tu the first byte, dia kena ingat tau. Kalau boleh tulis sikit Saya slow lah. The first byte of instruction equal to opcode. Okay, dalam instruction, contohnya ada instruction. Okay, contoh instruction ni STA 3012 hash. Maksudnya store accumulator dekat address ni. Ni instruction. Dia kata the first byte of instruction equal to opcode. So opcode-nya dekat first instruction ni. First byte. Ni first byte STA. Ni adalah opcode. Okay, ni 30 ni second byte. 12 ni second byte. Hash ni bukan hexadecimal kan? Okay, ni kena ingat. So first byte of instruction is opcode. Mesti opcode. So it describe the operation to be carried out. Contohnya nak buat move data. Dia buat operation to move data, operation to arithmetic operation, nak buat tambah tolak ataupun boolean logical untuk dapatkan digital punya output, NAND, AND, OR. Ingat kan? Dari digital tu logical lah. Dia kena ingat semua saya explain ni. Saya explain dalam bahasa paling mudah. Kalau tak faham, beritahu lah. Where the source data is located in the computer. Dekat mana data tu disimpan. Tu semua dekat opcode lah. The destination of result of the operation. Dekat mana nak simpan result dia tu. How many byte constitute incomplete instruction. Semua tu ada dalam first byte iaitu opcode. Opcode ni kita kena refer dalam appendices, dalam lampiran lah, appendix opcode tu, instruction. Tak perlu hafal kalau terlalu banyak macam ni tak perlu hafal. Biasa dalam exam akan bagi lah, wajib bagi lah. Faham tadi? Macam mana tadi? Ni opcode ni faham tak? Apa benda opcode tu? Boleh explain lah. First byte tu faham lah doktor. First byte lah. Okay, alright, okay. Sebab ni fundamental, semua slide ni sangat penting lah. Setiap slide ni patutnya
Semua faham lah. Okay, then tengok examples lah. Orang lain mungkin dah faham dah. Saya go slow tak apalah. Orang lain kalau dah laju boleh skip. Consider the instruction ni. Instruction dia STA3012 hash. Dengan hash ni bukan instruction. Hash ni hexadecimal lah. Dalam bentuk hexadecimal. Iaitu 3012. Kalau tengok dalam hexadecimal pakai calculator, convert to binary, kita akan dapat 16 byte Iaitu 2 bit. 16 bit. 2 byte 30 ni 1 byte, 12 ni 1 byte. Boleh pakai calculator lah. So masuk kat sini, satu line je instruction ni ada 3 byte. First byte STA, second byte 30, 12 ni third byte lah. Dan 3012 ni adalah memory location. Okay. Opcode, yang saya warna merah semua ni opcode lah. Saya colorkan merah ni. Warna merah ni semua opcode. Yang warna biru saya color ni address. Okay, opcode is in assembly language form STA. Dalam assembly language lah. Opcode dalam machine language form, machine language dia dalam binary kan. So 00110010 ataupun 32 hash. Kalau nak letak dalam hexadecimal wajib ada hash lah. Kalau tidak dia invalid. Tak betul lah. Dalam binary tak apa. Biasanya kita letak B. Dalam binary tak apa. So address location kena biru ni. 3012 hash. Location dia kat sini. So apa instruction ni buat? Instruction ni buat sebenarnya nak move data tu, nak gerakkan data. Data is to be moved. Dia masuk je first byte, dia tahu dah. Ni nak move data. Nak move ke mana? Dari mana? So second instruction, second spesifik dia lah. Second step dia lah. Rupanya nak ambil data daripada register A ni, CPU register A. Register A dalam CPU kan? Tengok instruction ni. Ni dalam CPU kan. Kat sini register A. So dia nak ambil register A, data dekat register A untuk ke mana? The destination of data ke external memory. So external memory ni lah 3012 ni. The complete instruction is 3 byte long. Betul lah 3 byte. 1, 2, 3. Ada 3 byte instruction kat sini. So program ni hanya satu line dah makan 3 byte. Kalau ada 10 ni jadi lebih 30 byte Sebab itulah program kalau terlalu panjang instruction yang simple dia akan makan space masa banyak lah. Contohnya dia buat program-program simple tapi nak buat dia berulang-ulang kali, kita loopkan dia jump zero tu lah. Itu fungsi dia. Bila program terlalu panjang, allocation memory dalam memory location tu tak cukup. So kena buat external memory location. So program jadi kompleks lagi lah sebab nak fetch dekat external line letak memory tu. Okay tu kena faham fundamental dia. So byte 2 and 3 of the instruction specific dia address. Kata byte 2 dengan 3 ni untuk address lah dekat memory location where the data to be written. Sebab dia nak ambil, dia nak store, ST ni nak store data daripada A ke memori 3012. Faham? Ni contoh opcode lah. Oh contoh je, tak masuk dalam assembly language ni. Faham tak ni? Betul faham. Okay, so location dia cerita ni berkait bersambung-sambung lah. Kena pandai sambung sendiri lah. Location, instruction, decoder and control logic. Location dia selepas dia ambil instruction register dia kena decode balik, nak beritahu dia kena faham apa benda dia buat ni. Dia dapat STA tadi. STA ni apa benda? So decoder ni akan decode apa nak buat. Lepas dia tahu apa nak buat, dia akan beritahu signal untuk control signal ni nak write ke nak read. So dengan fungsi ni lah dia boleh tahu sekarang ni CPU nak kena read contohnya. Ataupun dalam situasi semasa ni kita kena write contoh. Dan ni berlaku step by step bukan sekali harum macam tu lah. Dia step by step. Dia ada program counter. Dia kena step by step lah program counter tu. Okay, instruction decoder dengan control logic tadi. The content of instruction register is read by
instruction decoder. Apa ada dalam instruction register ni? Kalau ingat kan, register ni tempat dia simpan je, dia tak buat apa. Macam register A, B, C semua tu kan. Dia tak proses apa, dia hanya simpan. Simpan sebagai macam register ni macam tempat letak sementara kan. So dia simpan, lepas tu instruction decoder ni akan decode balik apa nak kena buat. So instruction decoder control, dia akan configure balik what to do after next circle ataupun next step, next instruction tu apa nak kena buat. So ni tugas instruction decoder, dia decode. This will include fetching the remaining bytes of instruction if the instruction is multi-byte instruction. Kalau dia banyak, dia akan ulang balik benda sama. Contohnya ni, kalau dia banyak, dia pusing ulang banyak kali. Kat sini akan main peranan dalam stacking ataupun program counter main peranan kat sini. Dia kena simpan kejap, masuk balik. Simpan, masuk balik. Okay. The second and third byte of multi-byte instruction are accessed by CPU and exactly the same way as the opcode is fetched from memory. Secara sama, dia fetch juga benda sama juga. The second ataupun third and third byte of instruction are stored in temporary register. Untuk yang multi-byte instruction ni, kalau banyak instruction lebih daripada satu, dia akan simpan dulu sementara dalam temporary register ni. Dia simpan sekejap dulu. Nanti kita tengok secara detail. Ini payah nak faham sikit. Okay, program counter is 60-bit CPU. Kau tahu lah, dia ada 16 bit. Kalau bit berapa bit program counter ni? Dia 60 bit lah. Maknanya 2 byte The program counter always contain the address of the memory location. Dalam program counter ni, dia sentiasa ada memory location, address kepada memory location. Kalau sebut memory location, automatik dalam kepala kita ingat address. Memory location tak ada data, dia hanya ada address. Cuma dalam address, dia akan reflect data. Dalam alamat tu, ada siapa dalam rumah tu. Data apa ada. Okay, then from where the CPU is to fetch the next instruction byte. From where CPU nak jemput untuk next instruction byte lah. Program counter ni. Dia macam one step ahead lah. Macam konsep kita sebelum kita buat sesuatu after this, dia dah ada plan nak buat apa lepas ni. Tu program counter lah. Dia dah fix dalam tu. Dia dah count. Faham tak setakat ni? Boleh ikut Dah belajar dalam 851 kan. Okay, program counter ni automatically incremented. Dia akan naik dengan satu step ataupun ikut step dia lah secara automatik. Every time the CPU fetch. Setiap kali CPU fetch instruction, automatic PC ni, program counter ni akan bertambah nilai. Contohnya 1 jadi 2, 2 jadi 3. Itulah the increment. The instruction are execute in sequence. They are loaded into program memory. So lepas the increment, dia akan execute sequence by sequence lah. Dalam memory tu, sequence by memory. Okay, the content of program counter can be overwritten. Content tadi, dia boleh override dengan instruction contohnya jump, call, return. The program counter is initialized to 00. Biasanya kita initialize dengan 000 lah, origin 000 hash biasanya. Ataupun dia akan reset balik dekat address ni, 00 hash. Walaupun kita suruh program counter tu start dekat program lain, dekat address lain . Okay, ni contoh je. Address tak sama tadi. Contohnya store A3002 hash. So nak simpan data daripada A dekat ke alamat 3002. Okay kita nak simpan data daripada A ke 3002. Alamat ni.
register tu. Apa saja data A. Kalau kosong lah. Dalam case yang ni, dalam A dia, accumulator ni ada 89 hash. Dia ada value 89 kat sini. Sekarang value ni, nak transfer, nak copy ni ke 3002. So program counter, contohnya program counter sekarang ni dekat 001 sekarang ni. 001. So automatic, lepas dia fetch je, dia akan jadi 002. So lepas dia fetch 32 hash ni, 32 hash ni maksudnya STA, iaitu dalam bentuk hexadecimal. STA equal to 32 hash. Yang ni kena tengok daripada table apa tu, table opcode lah, operand code lah, opcode. So STA equal to 32 hash. So dekat 002 sekarang ni ada value 32 hash. Okay, next step apa dia buat? Program counter dah increase, dia akan pergi ke 300 hash, iaitu ada dia pergi ke address 003, ada data 30 hash. 30 hash macam mana? Second byte. Yang ni third byte kan. Kemudian next counter dia bawa 30 masuk ke temporary register. Contohnya register W. Dia letak kat sini. Program counter ni kena notice lah, dia increment. Sebab setiap circle yang berlaku tu, setiap step berlaku, program counter akan increment lah. Faham kan? Kenapa digunakan register W, doktor? Bukan dia Ni kena temporary. Saja. Temporary register. Oh. Dia temporary saja. Sebab dia bukan nak buat instruction lain lagi. Ni yang sebab 3 byte dia. Ni temporary register. The second and third byte of multi-byte instruction, kalau dia access CPU, dia simpan dalam temporary register dulu lah. So tadi dah simpan ke temporary register first. Sebab temporary ni pun 1 byte juga. So dia paste yang first 30 byte. Yang second 30 byte ni. Kemudian yang third byte ni 02, dia paste ke register temporary seterusnya. Contohnya register X 02 hash. Lepas dia simpan ni, kamu perasan kan? Program counter ni tak increment. Dia akan increment dekat start sini. 04 ni. Dia pergi kat 04 sini. Dia nak beritahu next instruction supaya baca dekat alamat. Ingat kan program counter ni content dia adalah memory location ataupun address pada next instruction. Okay. So next address adalah 03, 04, 0, sepatutnya ada 05 nanti lah. Okay. So dia akan ambil byte yang terakhir, iaitu byte ketiga 02, paste dekat register ni. Tetapi program counter masih belum increment sebab dia dalam satu memori yang sama, iaitu 3002. Okay, lepas tu 05 ni, step program counter 05 ni, dia akan copy paste masuk dalam stack. Sebab dia macam nak swap lah. Dia nak swap, nak tukar tempat duduk nanti. So paste kat sini. Dalam stack sekarang ni ada value 0005, iaitu next address. Sebab dalam program counter nanti dia nak swap dengan data ni. So 3002 ni akan di-copy masuk dalam program counter. Kena ingat 3002 ni bukan data, dia adalah address. Sebab apa jadi address kan ni? Dia masuk dalam program counter. So 3002 dalam program counter. Secara initialnya program itu tercapai lah, iaitu data daripada A 30 ke 30002. Dia hanya decide nak beritahu dekat data bus untuk store data daripada A ke alamat ni baru. Dia belum store lagi. Dia baru nak initialize, nak beritahu control supaya boleh ready to read, ready to write ke alamat 3002 ni. Apa yang nak write? Data daripada accumulator, iaitu STA ni, data daripada A masuk ke address ni. Address ni sekarang ni simpan dalam program counter supaya dia boleh refer dalam address bus.
Ingat address bus ni. Sekejap saya scroll belakang balik. Ni. Mana ni? Ni address bus. Ni data lain tau. Ni address lain. Betul address tadi. Address lain. So dia nak beritahu program counter supaya refer dekat address ni di memory. Dia tak transfer data lagi. Daripada A tu tak transfer lagi. Kita kena step by step benda ni. Kalau tak faham, interrupt saya. Interrupt tengah jalan, tak apa. So dekat ya. Yang 005 yang step tu saya tak faham lagi doktor. Yang mana? Bawah. 0005 tu. Yang mana datang. Okay. Start dari awal balik. Bagus. Okay, dia ni mula-mula lepas je dia load dia, lepas dia decode semua secara automatik, dalam memori tu dia akan cari dekat address yang pertama, iaitu 001. Dalam program counter dia increment 001 dia increment jadi 002 lah. Faham? Sebab program counter ingat dalam kepala dia one step ahead. Dia satu step ke depan lah. Dia kat 001 dalam program counter 002. Ya, dia one step ahead. Dia nak beritahu apa plan nak buat sebenarnya. Plan dia adalah nak rujuk alamat mana sebenarnya. Dalam program counter ni dia ada alamat. Kau tengok tak ni. Program counter ni ada 16 bit CPU register. Program counter always contain address. Dia always contain address. Dia ada address je. Address from where CPU to fetch next instruction byte. Maknanya dia one step ahead. Alamat satu masa ke depan. Contohnya dia tahu dah apa nak berlaku esok. Macam tu lah. Tu program counter lah. Cuma dia tahu alamat je. Dia tak tahu apa data dalam tu. Tahu alamat saja. Macam postman lah. Kita tak post lagi. Dia dah tahu lah alamat mana. Macam tu lah. Tapi tak betul lah. Cuma program counter ni hanya refer alamat saja. So dia automatic incremented every time. Setiap kali dia fetch instruction, dia increment. Kalau 2 jadi 3, 3 jadi 4. Okay, sekarang ni dalam program counter akan jadi 002. So, kemudian dia akan pergi ke 002 alamat seterusnya. CPU akan baca alamat dekat 002 ni. Iaitu ada 32. 32 kita tahu dia adalah instruction kepada STA. Dan 03 dia jadi 03 kan, dia increment 2 dia jadi 3 kan. So increment balik jadi 04. So next step 04 03 sampai 04 ni sebenarnya adalah memory location. Okay, kemudian lepas copy data masuk dalam register temporary. Doktor. Faham. Mana? Jadi yang 001 tu dia asal dia tak ada letak barang. Kosong. Tak ada apa. Ada yang start dari 0 dulu. Bukan, ni contoh je, contoh program ni. Dia tak wajib macam ni. Jadi Kita 32H agak STA lah. 3002 ni. Yang tu 32H tu. Yang dekat 002 tu. Ni fix. Dia SOA STA. Ni fix sebab STA. STA fix, okay. Okay, STA refer to what we call operand code lah. Okay. Opcode. Kena rujuk dia punya appendices lah nanti. Tak boleh hafal. Okay. Okay, Okay. So doktor lepas dia store dalam temporary memory tu 02H tu, program control dia lepas tu 005 ni akan copy paste dalam stack. Stack ni tugas dia nak simpan temporary lah. Tugas nak swap lah. Nak swap antara program counter dengan stack lah. Okay, mari kita masuk start. Tapi kena faham ini dulu lah. ada orang dia kata dia tak boleh masuk dalam meeting ni. Sebab apa? Dalam group signal. Group signal. Group signal. Boleh masuk tak dalam classroom? Dia kata tak boleh masuk meeting. Sekejap saya check. Berapa orang dalam kelas ni? Lebih 100 ke? Sekejap tengok. 101. Dia dah maksimum 100 je student. Sekejap tu macam mana nak buat
Sekejap, saya respon mesej sekejap. Boleh tu, boleh tu. Nak pakai platform lain ke? Webex pun okey, ada tu Webex. Dalam grup. Boleh ya? Boleh tu. Ya, saya share Webex.